Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita pada pagi ini melanjutkan perbincangan kita tentang tafsir ayat-ayat yang Allah Ta'ala mulakan firman-Nya dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dan kita masih lagi dalam surah An-Nisa ayat ke-25, 26, 27. Berkesinambungan daripada apa yang kita dah ambil daripada ayat sebelumnya. Dan pada kelas yang lepas ada perbincangan tentang masalah mahram. Dan timbul persoalan berkenaan kedudukan wanita yang tidak bersuami mengambil ubat-ubat atau hormon supaya boleh mengeluarkan susu untuk dia mengambil anak susuan. Apakah status suaminya yang bukan penyebab kepada susunya? Misalnya dia ambil anak angkat awal, ya, jadi dia susukan anak angkatnya tersebut jadi anak susuannya, kemudian dia berkahwin. Apakah status suami tersebut? Jadi dari sudut hukum, suami tadi menjadi bapa tiri susu. Jadi dia sama juga macam isu yang kita bincang. Kalau kata dia menyusukan anaknya dengan suami yang lama, menyusukan bayi tersebut dengan susu hasil daripada hubungannya dengan suami yang lama, kemudian suaminya meninggal atau bercerai, kemudian dia kahwin semula dengan suami yang baharu, sama juga konsepnya. Suami yang baharu ini adalah bapa tiri susu. Maka dia mahram dengan budak tersebut dari sudut dikala berlaku hubungan suami isteri dengan isterinya ini. Macam anak tiri. So haramnya jadi mahram bila berlaku hubungan suami isteri. Jika tidak berlaku hubungan suami isteri lalu bercerai, maka budak itu tidak menjadi mahram bagi suaminya tadi. Jadi syarat dia untuk jadi mahram sama macam syarat bapa tiri. So dia bukan mahram seperti bapa susuan yang memang dia adalah punca kepada susu. Itu adalah macam bapa kandung. Tetapi suami kepada ibu susuan yang bukan menjadi punca kepada susu, maka dia seperti bapa tiri, dalam istilah kita panggil bapa tiri. Nah, dalam ayat ke-25 kita dah bincangkan sebahagiannya. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Dan maksud ayat ini seperti yang kita dah bincangkan, ini satu lagi hukum tentang perempuan-perempuan yang boleh dan tidak boleh dikahwini. Iaitulah
hamba sahaya milik orang lain. Hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain. Termasuk dalam larangan kita berkahwin ialah berkahwin dengan hamba sahaya milik orang lain. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan kepada golongan lelaki yang tidak mampu menyediakan nafkah perkahwinan dengan golongan wanita merdeka, dan dalam masa yang sama dia juga takut terjebak ke dalam perzinaan. Maka Allah Ta'ala izinkan untuk mereka berkahwin dengan hamba sahaya milik orang lain. Dan ini adalah kelonggaran yang khusus bagi keadaan ini sahaja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan supaya pernikahan itu mestilah berlaku dengan izin daripada tuan hamba tadi, fankihuhunna biizni ahlihinna, iaitulah as-sayyid. Tuan itu adalah wali kepada hamba perempuannya. Dan jikalau pemilik hamba tadi adalah wanita, maka hendaklah dikahwinkan hamba tadi, walinya ialah wali kepada tuannya. Wali kepada tuannya. Dan disyaratkan juga diberi mahar. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Ay idfa'u muhurahunna bil ma'ruf. Jadi walaupun dia berkahwin dengan hamba, tetap diberikan mahar. Dan itulah mahar itu tidaklah sama standard dengan mahar orang merdeka mengikut uruf. Tetapi mesti ada mahar. Allah kata wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihat. Yani dalam keadaan kamu melakukannya untuk bernikah, muhsanatin, ihsan. Ghaira musafihat. Bukannya kamu membayar mahar wanita-wanita penzina, kerana pada zaman di mana ada hamba, ada golongan-golongan fasik yang melacurkan hamba mereka. Dia bagi orang, dia bayar duit kepada tuan dia, ya, kemudian diberi untuk dilakukan hubungan seksual secara zina. Jadi Allah Ta'ala kata bukan sebagai musafihat. Dan bukan juga muttakhidati akhdan, yakni perempuan simpanan. Muttakhidati akhdan. Di musafihat ialah pelacur yang terang-terang melacur, yang siapa saja nak boleh datang dan bayar duit. Ada manakala muttakhidati akhdan ialah pelacur yang melacurkan kepada orang tertentu, yakni kekasih, menjadi kekasih pasangan hidup. Dalam istilah kita girlfriend, boyfriend lah. Wala muttakhidati akhdan. Dan jangan kamu jadikan mereka sebagai teman, escort. Ya. Ini adalah zina yang dilarang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin, ataupun dalam bahasa kita perempuan simpanan. Jadi bukan perempuan simpanan, bukan pelacur, tetapi hendaklah perkahwinan yang sah. Kerana perempuan simpanan dan pelacur kedua-duanya adalah zina. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan hukum hamba sahaya yang berkahwin ini. Jikalau berlaku perzinaan, apakah hukuman yang patut dikenakan kepada mereka? Maka Allah Ta'ala kata فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Maka jikalau mereka telah ihsan, telah berkahwin, telah merasai persetubuhan yang sahih dalam pernikahan yang sahih, maka hendaklah dihukum. Hukuman mereka itu adalah separuh daripada hukuman orang merdeka, daripada azab.
Jadi ulama tafsir kata maksud ayat fa'idha uhsinna, bila mereka telah diihsankan, ialah pendapat pertama mengatakan maksud di sini lebih umum, iaitulah Islam. Atau yang kedua mengatakan mereka telah berkahwin. Ya, telah berkahwin. Maka jikalau dia datang melakukan lagi perzinaan, maka hendaklah dihukum separuh daripada hukuman wanita yang merdeka yang berzina, yang iaitulah 50 kali sebatan. Baik. Di sini datang iskal. Jikalau sebatan yang diwajibkan ini kepada hamba sahaya 50 kali sebat adalah untuk mereka yang telah ihsan, yang telah berkahwin, adakah hamba sahaya yang tidak berkahwin, jikalau dia melakukan zina, maka dia tidak dihukum dengan hukuman zina atau bagaimana? Ulama mengatakan bahawa hukuman ini tidak terhad kepada wanita hamba sahaya yang berkahwin, bahkan hukuman bagi hamba secara umumnya. Maka ayat ini fa'idha uhsinna, di sini tidak ada mafhum, kerana Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat jikalau dia ataupun secara mafhum aulanya, jikalau yang hamba yang telah berkahwin pun disebat 50 kali sahaja, tidak direjam sampai mati, maka lebih utamalah yang tidak berkahwin jikalau mereka berzina disebat juga 50 kali. Maka hukuman ini walaupun datang dalam bentuk dinyatakan ianya adalah berkenaan hamba yang telah berkahwin, tetapi dalalahnya, petunjuk khitabnya meliputi segala jenis hamba yang berkahwin maupun yang tidak berkahwin. Kerana kalau kita kata hamba yang dah berkahwin pun hanya disebat 50 kali, apatah lagi yang tidak berkahwin. Tentulah lebih utama untuk dikurangkan lagi hukuman mereka adalah tidak logik jikalau hamba sahaya yang belum berkahwin disebat 100 kali, yang berkahwin disebat 50 kali, sedangkan orang merdeka jikalau belum berkahwin disebat 100 kali, dan jika dah berkahwin direjam sampai mati. Maknanya yang berkahwin sepatutnya hukumannya lebih berat daripada yang belum berkahwin. Maka jika demikian, difahamilah daripada dalalah ayat ini, bukanlah maksudnya hukuman ini khusus kepada hamba yang telah berkahwin, tetapi sebagai isyarat yang lebih utama, iaitulah jikalau hamba yang dah berkahwin pun disebat 50 kali sahaja, maka yang tidak berkahwin tentu lebih utama. Dan tujuan Allah Ta'ala datang ke ayat ini, فَإِذَا أُحْصِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, untuk mengelakkan waham yang salah. Mungkin jika tidak dinyatakan demikian, akan ada sangkaan bahawa hukuman sebat 50 kali untuk hamba jikalau berzina itu hanya khusus kepada yang belum berkahwin. Dan jikalau ia berkahwin, memandangkan hukuman pezina yang dah berkahwin lebih berat daripada yang bujang, maka hamba juga mesti dikenakan hukuman yang sama berat. Maka Allah Ta'ala memberitahu bahawa hamba sahaya yang berkahwin juga hukuman mereka masih kekal 50 kali sebatan sahaja, iaitulah separuh daripada hukuman orang yang merdeka. Wallahu Ta'ala alam bis-shawab. Kemudian Allah Ta'ala kata zalika, demikian itu, yakni bernikah dengan wanita-wanita hamba sahaya milik orang lain. Zalika liman khashiyal 'anata minkum, ialah bagi sesiapa yang takut al-'anat, yakni berlakunya zina dalam kalangan kamu, daripada kalangan kamu. Liman khafa wuqu'ahu fil ismi alladhi tuaddi ilaihi ghalabatu asy-syahwah, iaitulah menyebabkan membawa dia terjebak ke dalam dosa zina disebabkan syahwatnya yang telah memuncak-muncak. Wa aslul 'anat inkisarul 'azmi ba'da al-jabri fastu'ira likulli mashaqqatin wa dararin ya'tari al-insana ba'da salahi halihi. Dan asal maksud al-'anat ialah tulang yang patah setelah mana ia diaduh. Tulang patah
Lepas tu dibalut buah simen, tulang itu orang Arab panggil al-anat. Al-anat. Ya. Lalu diisti'arahkan, dipinjam kata ini untuk merujuk kepada semua kesusahan dan kepayahan yang menimpa manusia setelah mana dahulunya dia dalam keadaan senang. Dan maksud al-anat di sini ialah kesusahan zina. Iaitulah bila dia terjebak ke dalam perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah dirinya. Wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Dan jikalau kamu bersabar, itu lebih baik. Ya? Jadi di sinilah menunjukkan bahawa keharusan ini dianya adalah keharusan, rukhsah, bukannya azimah. Pada asalnya pernikahan dengan hamba sahaya itu adalah dilarang. Berkahwin dengan hamba sahaya orang lain itu adalah dilarang. Tetapi diberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kondisi yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun, mubalighun fil maghfirah. Dia sangat-sangat mengampunkan. Maka dia mengampunkan kesalahan orang yang menikahi wanita yang asalnya dilarang, iaitulah hamba sahaya milik orang lain dalam keadaan dia memerlukan perkara tersebut. Rahimun, sangat belah kasihan, sangat simpati kepada kamu, maka diizinkan, diberikan satu kelonggaran dalam hukumnya kepada kamu dalam perkara yang telah dinyatakan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah mengkehendaki untuk menjelaskan kepada kamu dan menunjukkan kamu jalan-jalan orang sebelum kamu dan memberi taubat kepada kamu. Dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah sentiasa mengkehendaki untuk menerima taubat kamu. Dan orang yang mengikut syahwat pula mengkehendaki supaya kamu menyimpang dengan penyimpangan yang besar, yang dahsyat. Allah hendak meringankan kamu. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kata Ibn Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu yuridu an yubayyina lakum ayyuhal mu'minuna ma ahalla lakum wa harrama alaykum mimma taqaddama dhikruhu fi hadhihi surati wa ghairiha. Allah memberitahu bahawa dia mengkehendaki untuk menjelaskan kepada kamu, wahai orang yang beriman, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan untuk kamu daripada apa yang telah terdahulu hukum hakamnya dalam surah ini dan lain-lainnya. Jadi Allah Ta'ala setelah mana dia menceritakan kepada kita hukum hakam tentang perkahwinan, siapa wanita yang boleh dikahwini, siapa yang tidak boleh dikahwini dan sebagainya tadi, maka Allah Ta'ala kata Allah nak menjelaskan kepada kamu hukum hakamnya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, yani tara'iqahumul hamidah wa ittiba'a syara'ihi allati yuhibbuha wa yardaha, dan menunjukkan kepada kamu sunnah-sunnah golongan sebelum kamu, yakni sunnah yang baik, yang elok, yang telah disyariatkan sebelum ini juga kepada umat-umat sebelum kita daripada kalangan para anbiya dan nabi-nabi. Ya. Supaya kita mengikut jalan fitrah, jalan mereka yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nak ikut jalan golongan yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan golongan yang Allah Ta'ala murka dan bukan jalan yang golongan yang sesat. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah hendak memberi taubat kepada kamu daripada segala dosa dan benda yang haram. Yani jikalau kamu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke dalam daerah ketaatan setelah mana dahulunya kamu terlepas ke daerah kemaksiatan, maka Allah juga hendak mengembalikan kamu kepada daerah taat kepadanya. Allah juga akan menerima segala permohonan maaf kamu itu. Wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah itu maha mengetahui segala perkara, maha bijaksana dalam melakukan segala perkara. Maka Allah itu ilmun, sifatnya adalah ilmun, maha mengetahui. Semua benda dia tahu, dan disebabkan ilmunya sangat luas, maka dia adalah hakim, maha bijaksana, maha hikmah. Sebab itu kita tidak boleh mengukur perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jangkauan ilmu kita yang terbatas. Kita tidak boleh mengukur ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita cuba nak menceroboh ke dalam hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaannya, peraturan-peraturan yang dia tetapkan itu semata-mata dengan pandangan akal kita yang cetek, yang kita rasa bagus atau tidak bagus. Itu tidak boleh. Ya, kita mesti sedar bahawa Allah bukan sahaja dia maha bijaksana, dia juga maha mengetahui, pengetahuannya melebihi pengetahuan kita. Bahkan dibandingkan pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sahaja yang tahu, hakikatnya kita tidak tahu apa-apa. Maka tidak boleh kita nak mengukur hukum hakam Allah dengan hukum hakam makhluk secara 100%. Sebab itulah pada Tuhan Azza wa Jalla, dibandingkan dengan makhluk, kita tidak boleh melakukan qiyas. Iaitulah qiyas al-mithli dan juga al-qiyas al-adna. Tidak boleh kita buat qiyas yang sama tara atau qiyas yang lebih rendah. Sebaliknya, yang boleh digunakan pada hak Allah hanyalah al-qiyasul awla, qiyas yang lebih utama. Kemudian Allah Ta'ala kata, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Jumlah mubtada'ah masuqatun li bayani kamali manfa'ati ma aradahu Allah Ta'ala wa kamali madarrati ma yuridu al-fajaratu. Jumlah wallahu yuridu an yatuba alaikum, ini adalah ayat jumlah mubtada'ah. Jumlah baru, waw ialah waw musta'nafah, iaitulah Allah berkehendak untuk menerima taubat daripada kamu. Ayat ini berbeza dengan ayat yang sebelumnya, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Jumlah ini bukan sekadar untuk menegaskan bahawa Allah akan menerima taubat kamu dan memberikan kamu taubat, Allah yang akan membimbing kamu untuk bertaubat. Tetapi ayat ini nak menceritakan ada tujuan lain. Kerana memberitahu bahawa Allah mengkehendaki supaya kamu bertaubat dan Allah akan terima taubat kamu, sudah pun diberitahu pada ayat ke-26. Jadi tujuan ayat ke-27 adalah Allah Ta'ala nak buat perbandingan. Beza antara Allah Ta'ala kehendaknya ialah untuk memberikan kita taubat, menerima taubat kita, mengembalikan kita ke pangkal jalan, mengembalikan kita kepada kebenaran, ketaatan kepadanya, dibandingkan dengan kehendak golongan-golongan yang fajir, golongan ahli maksiat. Ya, daripada kalangan pengikut-pengikut hawa nafsu dan syahwat, yang mana mereka juga menghiaskan seruan mereka kepada manusia untuk manusia mengikut mereka. Jadi Allah Ta'ala kata,
Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah hendak memberikan taubat kepada kamu, nak mengembalikan kamu kepada jalan golongan anbiya dan salihin, golongan yang diberi nikmat oleh Allah, nak supaya kamu bersama dengan mereka yang taat kepada Allah dan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat, tetapi golongan yang mengikut syahwat, golongan yang pengikut syaitan, yang hanya mengikut nafsu syahwat mereka, yang melampiaskan syahwat mereka, tidak mengikut peraturan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah jelaskan dalam surah ini, daripada hukum hakam perkahwinan dan lain-lain, yang mencari kemudahan seksualnya dengan jalan zina dan lain-lain. Mereka ini apa yang mereka nak? Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu, supaya kamu melencong daripada kebenaran, mailan azima, dengan lencongan yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala bagi tahu dah kepada kita, para pendengar, para penonton, bahawa golongan pengikut hawa nafsu syahwat ini, mereka bukan sahaja merosakkan diri mereka, mereka juga nak rosakkan orang lain bersama dengan mereka, kerana mereka mengikut syahwat mereka, dan mereka nak kita juga menyimpang dan melencong. Cuba kita perhatikan hari ini, gerakan, seruan untuk berlakunya penyumbal lewengan dalam syahwat ini. Berapa banyak hari ini kita melihat gerakan-gerakan yang mendapat dana-dana, mendapat saluran-saluran resmi untuk mengajak manusia kepada keruntuhan moral. Gerakan LGBTQ+. Ya. Gerakan untuk menormalisasikan segala macam maksiat, daripada sebesar-besar maksiat syirik kepada Allah Ta'ala, ya, sampailah kepada sekecil-kecil. Allahul Musta'an. Ya. Hari ini kita tengok orang Islam, tak kira apa jenis peringkatnya, sudah lupa. Sudah ada dalam kalangan orang Islam sendiri yang sudah tidak kenal identiti agama mereka, sudah tidak faham surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ya. Tengok semalam hari Thaipusam, perlembagaan menjamin agama lain untuk mengamalkan agama mereka. Biar mereka beramal dengan agama mereka, sudahlah. Pasal apa kita nak kena pergi campur sekali dengan amalan agama mereka? Kita ada agama kita yang kita kena aman. Ajaran Islam ni pun tak habis buat lagi. Ya. Islam suruh orang lelaki membiarkan janggut pun ramai orang lelaki tak mampu nak buat lagi. Benda yang simple sahaja. Suruh wanita menutup aurat, isteri dia pun tak tutup aurat lagi. Tapi hari Thaipusam dia sibuk pakai baju Hindu, pergi kuil. Konon-kononnya nak mencari undi. Nas'alullah al-afiyah. Ini adalah perkara yang kita kata sangat menyedihkan. Ya. Pemimpin-pemimpin sendiri pun sudah tidak mengetahui lagi tentang batas-batas iman dan kufur. Sudah tidak lagi mengetahui apakah perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bukan sahaja dalam perkara yang biasa, bahkan perkara yang melibatkan dua kalimah syahadah, yang mana perkara-perkara itu jika dilanggar boleh membatalkan kalimah syahadah kita. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Apatah lagi kalau kita melihat gerakan yang hendak meruntuhkan moral anak-anak remaja kita hari ini, bahkan golongan dewasa sendiri. Ya.
Bagaimana mudahnya hari ini untuk mencari teman untuk berzina. Di Facebook, di Twitter, ya, di TikTok, pelbagai kelaku-kelaku yang tidak senonoh dipertontonkan dan ditayangkan untuk mendapatkan perhatian dan dianggap benda itu sebagai menyeronokkan. Benda itu sesuatu yang normal, yang biasa. Ya, dipertontonkan. Ya, nas'alullah al-afiyah. Bahkan di TV-TV yang menjadi media perdana pun tidak ketinggalan mempromosi perkara yang sama. Baik menerusi rancangan-rancangan reality mereka atau menerusi konsert-konsert, menerusi filem-filem dan drama-drama. Semuanya menyeru kepada ideologi-ideologi yang menyimpang, yang nak membawa kepada keruntuhan moral. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan Allah Ta'ala kemudiannya berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah mengkehendaki dalam syariat-syariatnya, dan kehendak di sini iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan hukum hakam syariatnya. Bukan iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah nak meringankan kamu, tidak mau memberatkan kamu, maka diberikan keringanan untuk kamu berkahwin dengan hamba sahaya yang telah dinyatakan tadi, atau diberikan kelonggaran-kelonggaran perkahwinan dan sebagainya. Kenapa? Ialah kerana khuliqal insanu dha'ifa. Kerana manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, maka sesuailah diberikan kelonggaran-kelonggaran. Ya, itulah di antaranya kelonggaran untuk bernikah dengan hamba sahaya orang lain tadi. Dan para ulama tafsir mengatakan makna wa khuliqal insanu dha'ifa ay fi amrin nisa'. Yang ini berkaitan dengan perkara yang melibatkan perempuan. Yang ini diciptakan golongan lelaki lemah apabila berhadapan dengan golongan wanita. Yang ini dia tidak dapat mengawal nafsunya apabila nafsu itu sudah memuncak. Jadi manusia ni seperti mana makan dan minum, nafsu seksual juga adalah keperluan biologinya. Yang mana jikalau dia tidak dilampiaskan dengan cara yang betul, dia akan melampiaskannya dengan cara yang salah. Dan ia adalah kemestian dalam hidup kerana Allah Ta'ala telah menciptakan manusia ada kehendak nafsu seksual. Ya. Bukan sahaja manusia, binatang juga ada kehendak seksual. Dan ia perkara yang mesti dipenuhi. Seperti makan dan minumnya, tidurnya. Ia adalah keperluan biologi. Ya. Jika tidak dipenuhi perkara ini, akan menyebabkan ia akan disalurkan dengan cara yang salah. Itu kata Waqi' rahimahullah, yadhhabu aqluhu 'indahun. Hilang akal seorang lelaki itu bila berhadapan dengan wanita. Jadi sebab itulah diberikan peraturan-peraturan dalam hubungan lelaki dan wanita ini banyak. Diletakkan garis panduan, pemisahan tempat duduk, ya, tidak boleh memandang dengan sesuka hati, diletakkan batas-batas aurat, ya. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada berlakunya penyaluran syahwat seksual secara tidak betul, secara salah. Jadi inilah Allah Ta'ala menerangkan hukum hakam berkaitan dengan perkahwinan. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan isu ini, anda tak tahu ada soalan, tak ada soalan. Hukum berzina untuk orang yang berkahwin. Tidak untuk kahwin. Ya,
Orang yang bukan hamba sahaya, seperti yang telah kita tahu, dihukum dengan hukuman rejam sampai mati. Orang merdeka. Adapun hamba sahaya, mereka mendapat separuh daripada hukuman orang merdeka. Jadi ulama kata, kalau kita kata separuh orang merdeka ialah rejam, tak mungkin, kerana rejam mana boleh rejam separuh, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan separuh di sini ialah separuh sebatan, iaitu dah 50 kali sebatan. Nah. Baik. Jadi kita teruskan lagi dengan ayat seterusnya dan kita akan masuk ke dalam hukum yang baharu. Itulah ayat ke-29 dan ini satu lagi ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan firman-Nya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ini adalah syuru'un fi bayani ba'dil muharramati al-muta'alliqati bil amwali wal anfus ithra bayani al-muharramati al-muta'alliqati bil abda'. Ini adalah permulaan untuk menjelaskan pula beberapa perkara larangan Allah Ta'ala berkaitan dengan harta dan jiwa. Setelah mana sebelum ini diceritakan hukum hakam, pengharaman dan perkara-perkara batasan larangan berkaitan dengan kemaluan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, naha tabaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minina an ya'kulu amwala ba'dihim ba'dan bil batil. Allah tabaraka wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman daripada mengambil harta sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain secara batil. Ay bi anwa'il makasib allati hiya ghairu syar'iyyah, iaitulah dengan jalan-jalan memperolehi harta yang tidak syar'i, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ka anwa'ir riba wal qibar, seperti segala jenis bentuk riba dan perjudian. وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ صُنُوفِ الْحِيَلِ, dan segala yang berbentuk hilah-hilah untuk mengambil harta manusia secara tidak syar'i. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, dan makna makan di sini janganlah kamu mengambil. Ya, dan kamu mengambil, kerana makan itu adalah cara pengambilan harta yang paling tinggi. Ya, cara penggunaan harta yang paling maksimum ialah dengan kita memakannya. Dan kok mana pun harta ini, dah sekali kesudahannya ialah pada makan dan minum kita. Nasallallahu al-afiyah. Janganlah kamu makan harta kamu antara sesama kamu secara batil. Kecuali ianya adalah dalam bentuk perdagangan dengan cara redha daripada kamu. Di sini para ulama mengatakan, dibacakan pada apa? Kalimah tijarah di sini dengan dua bacaan. Dibaca dengan marfu' tijaratun dan dibaca dengan nasab
tijaratan. Dan dalam qiraat Hafs an Asim tijaratan. Wa huwa istithna'un munqati'. Dan di sini istisna-nya adalah istisna munqati'. Yani istisna terputus. Istisna terputus ni macam mana? Yani dia tidak berkaitan dengan perkara yang sebelumnya. Ya. Dan maksud anggaran maknanya ialah la tata'ataw al-asbab al-muharramata fi iktisab al-amwal. لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. يعني tijarah dengan cara rida bukan sebahagian daripada cara yang batil. Kalau kita kata istisna di sini istisna muttasil, dia akan jadi makna apa? Janganlah kamu makan harta secara haram kecuali satu cara haram yang dibolehkan, iaitulah tijarah, perdagangan. Tidak, bukan begitu maksudnya. Sebaliknya, maksudnya tijarah antara minkum ialah perkara yang dibenarkan, tidak termasuk dalam cara-cara yang haram, cara-cara yang batil. Itu maksudnya. Itu yang kita kata istisna munqati', pengecualian yang terputus. Kerana dia bukan daripada jumlah al-mustathna minhu. Dia bukan daripada jumlah benda-benda yang sama dengan al-mustathna minhu. Ya, al-mustathna bukan sebahagian daripada al-mustathna minhu. Sebaliknya maknanya, kata Ibn Katsir, janganlah kamu melakukan perkara-perkara sebab-sebab yang mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Sebaliknya, perdagangan yang dihalalkan dengan cara rida antara kamu, maka lakukanlah ia. Itu tidak mengapa. Itu maksudnya. Dan ayat inilah menjadi dalil bahawasanya jual beli disyaratkan pada jual beli itu rida. Syarat jual beli itu rida. Dan jual beli ini ada banyak lagi hukum hakamnya. Jadi Allah Ta'ala kata, jauhilah cara untuk kamu memperoleh harta yang haram. Jangan ambil harta manusia dengan cara yang haram. Tetapi Allah telah benarkan cara yang halal. Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah yang kita dah ambil pun ayat ini, iaitulah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di sini kita akan nata'arrad biikhtisar li ahkamil bai'. Kita cerita secara ringkas hukum hakam jual beli mengikut panduan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan wang dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain atas dasar rela sama rela. Yakni kita melepaskan barang hak milik kita kepada orang lain dan dia pun lepaskan barang milik dia sebagai ganti dengan reda. Sebab itulah ditarifkan jual itu menukar ganti barang dengan barang, harta dengan harta, malin bimalin, secara reda, secara kedua-dua pihak saling meredai untuk melepaskan hak milik mereka kepada barangan tersebut. Ya. Dan rukun jual beli ini, ya, yang menjadi unsur, yang menjadi rukun untuk jual beli adalah yang pertama, ada barang
atau wang. Yang pertama barang al-muthman dan juga al-thaman, harga. Barang yang dijual dan harga yang dibayar kepada pemilik barang. Yang kedua, al-aqidain, penjual dan pembeli. Al-bai', penjual, dan al-mushtari, pembeli. Dan ada rida. Dan rida di sini dalam mazhab Syafi'i disyaratkan rida itu zahir, nampak. Iaitulah dengan adanya ijab dan qabul. Adanya ijab dan qabul. Adanya ucapan daripada penjual dan pembeli yang menunjukkan mereka meredai perbuatan serah terima barang tersebut. Maka sebab itulah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, termasuk dalam rukun jual beli, ada 3 rukun jual beli. Yang pertama tadi kita sebut ialah barang dan harga. Yang kedua ialah orang yang nak melakukan akad penjual dan pembeli. Dan yang ketiga ialah sirah, ucapan ijab dan qabul. Aku jual, aku beli. Ini mesti ada ucapan. Ya? Yang mana kalau tidak cukup salah satu daripada rukun jual beli ini, maka transaksi jual beli tadi tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dan setiap rukun ini ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Ya. Yang pertama, syarat-syarat penjual dan pembeli. Disyaratkan kepada penjual dan pembeli, hendaklah mereka itu adalah orang yang mencapai peringkat umur matang, ar-rushd. Iaitulah hendaklah mereka itu orang yang telah baligh, telah cukup umur, berakal dan boleh menggunakan, boleh melakukan transaksi, bukan orang yang disekat oleh mahkamah daripada melakukan transaksi terhadap hartanya. Ada beberapa orang, golongan yang mahkamah dalam Islam boleh menyekat daripada dia menggunakan hartanya, seperti orang yang muflis. Orang yang jumlah asetnya kurang berbanding jumlah hutangnya. Ya. Demikian juga orang yang dianggap boros, yang membazir, ya, yang mana dia menggunakan hartanya dengan cara yang memudaratkan dirinya atau hartanya. Atau orang yang kurang cerdik, terancang akal. Ya. Jadi mereka ini tidak boleh walaupun dah balik disekat daripada melakukan transaksi dengan harta mereka. Dan disebabkan itu, kanak-kanak kecil yang belum balik dan orang yang gila tidak sah transaksi jual beli mereka. Ya. Tetapi orang yang mabuk, disebabkan orang mabuk adalah orang yang dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Sebab orang mabuk kerana minum arak. Mabuk ni ada 2. Mabuk yang dia bukan sebab dia, bukan sebab kesalahan dia buat. Tetapi ini dimaafkan. Mabuk yang kerana dia sendiri makan perkara-perkara atau minum benda-benda yang menyebabkan dia mabuk, maka ini dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya. Maka jual belinya adalah sah. Dan barang yang dia jual akan terlucut hak milik daripadanya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam awal surah An-Nisa ayat ke-6, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Dan ujilah anak-anak yatim di bawah jagaan kamu itu, yakni sebelum kamu nak kembalikan harta mereka kepada mereka, sehingga mereka mencapai usia nikah. Jikalau kamu telah dapat perhatikan pada mereka itu kematangan dalam menguruskan harta, maka serahkanlah kembali kepada mereka harta mereka. Jadi Allah
larang kita bagi reta anak yatim yang kita jaga kepada mereka balik kecuali setelah mereka mencapai usia ar-rushd, umur matang, iaitulah pandai menguruskan harta dan elok agamanya. Maka oleh sebab itu menjadi kesalahan kalau kita suruh budak-budak yang belum baligh pergi kedai, ya, beli barang. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibenarkan kerana dia terdedah kepada gharar, kepada penipuan. Dan kalau dia tidak bijak, dia mungkin akan tertipu. Atau dia akan menggunakan wangnya membeli barang-barang yang dia suka, lalu dia terpedaya, mungkin barang itu dijual lebih daripada harga yang sepatutnya dan sebagainya, macam-macam boleh jadi. Ya. Yang kedua syarat kepada penjual dan pembeli ialah ar-ridha. Yakni kedua-duanya mestilah redha dan sanggup, tidak dipaksa. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat ini dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu berlaku secara redha. Maka jikalau dia dipaksa untuk menjual barangnya atau dipaksa untuk membeli sesuatu dengan ugutan, maka tidak sah kecuali dalam keadaan orang yang muflis. Maka pemerintah atau pihak mahkamah melelong barangnya, memaksa dia jual barangnya untuk melangsaikan hutangnya. Maka itu dibenarkan. Walaupun penjualan itu berlaku tanpa kerelaan tuan barang. Ya. Adapun kita ugut orang, kalau hang tak beli barang ni, aku akan buat sekian-sekian. Kita letak pistol dekat kepala dia, suruh dia beli. Ya. Kita hunus pisau. Ya. Kita ikat dia. Kita paksa dia buat transaksi. Ya. Maka itu adalah tidak sah. Dari segi syarak, tidak berlaku jual beli. Bahkan itu dipanggil sebagai al-ghasbu, rampasan. Dan pelakunya adalah pendosa. Ini orang yang memaksa tadilah. Yang ketiga, at-ta'addud, berbilang-bilang. Yang ini mesti ada penjual dan ada pembeli. Ya. Tidak bolehlah penjual dan pembeli orang yang sama. Jadi mentang-mentang dia diamanahkan menjaga barang seseorang, lepas tu dia sendiri buat macam dia main chess seorang-seorang. Dia kata, nah, ni barang, duit aku bagi, barang ni aku beli. Orang suruh dia jaga barang tu. Dia pula mandai-mandai jual kat diri dia sendiri. Tak boleh lah. Ya. Maka sebab itulah tidak sah bagi wakil untuk membeli bagi dirinya sendiri apa yang dia diwakilkan untuk menjualnya. Kita bagi barang dekat dia, nah, pergi jual barang ni untuk aku. Dia beli barang tu dekat dia. Tak boleh. Demikian juga tidak boleh dia menjual apa yang dia miliki kepada sesiapa yang dia wakilkan untuk membeli. Ya. Ini orang wakilkan dia untuk beli barang, dia kata tak apa, saya ada lah, beli barang daripada saya. Tak boleh lah. Ya. Kalau nak juga kena batalkan dulu akad wakalah, akad wakil tadi. Dia kata aku nak suruh hang tolong beli barang sekian, dia kata tak payah suruh lah. Jadi dia jangan terima akad wakalah tadi. Dia kata tak payahlah, saya ada barang tu saya nak jual, nak beli dengan saya. Boleh? Tak apa lah. Ketika itu mereka berdua menjadi penjual dan pembeli. Bukannya wakil dan mewakil. Bukannya pihak yang mewakili dan pihak yang mewakilkan. Dikecualikan dalam keadaan ini ialah
qadi, hakim atau bapa secara khusus untuk menjual harta anaknya yang terencak akal, yang bawah jagaannya, ya, kepada dirinya sendiri. Seorang bapa yang ada anak jagaan, yang anak itu mungkin terencak akal dan ada harta, anak dia itu ada harta, maka dia boleh beli harta anak dia untuk dirinya sendiri, ditukar dengan harta dia, kerana bapa tentulah jarang untuk berlaku kes menganiayai anak. Itu point dia. Maka tetapi kalau terbukti sebaliknya, maka itu boleh dibawa ke pihak mahkamah. Demikian juga qadi. Demikian juga hakim. Yang keempat, al-basar, melihat. Penjual dan pembeli mestilah boleh melihat apa yang dia jual dan mengetahuinya dan melihat apa yang dia hendak beli. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli orang buta kerana dia tak boleh tengok, ya, dan boleh terdedah kepada penipuan. Tetapi dia boleh melantik wakil untuk membeli bagi pihaknya. Kecuali kalau barang yang dia nak beli itu dia pernah tengok sebelum dia hilang penglihatan dan barang itu tidak berubah keadaannya. Tapi dia nak beli setelah dia hilang penglihatan, maka tidak mengapa. Ini adalah mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Malik dan Imam Ahmad, sah jual beli orang buta. Dan cukuplah sekadar disifatkan kepadanya oleh pembeli barang itu sekian-sekian dengan cara dia pegang dan sebagainya. Jadi macam kita sekarang mungkin sukar untuk taklid kepada mazhab Syafi'i dalam masalah jual beli orang buta ni. Ya. Dan yang seterusnya, dan dia khususkan kepada pembeli barang-barang tertentu beberapa syarat. Yang pertama, Islam. Mestilah pembeli itu Islam jikalau barang yang hendak dibeli ialah seperti mushaf. Ya. Kerana ditakuti kalau dijual kepada orang kafir, dihina. Maka tidak boleh jual mushaf kepada orang kafir. Yang kedua, disyaratkan pada pembeli itu terpelihara darahnya. Yang ini sama ada dia Muslim atau zimmi. Jikalau barang yang hendak dibeli itu ialah senjata. Senjata. Maka tidak boleh menjual senjata kepada kafir harbi. Ya. Tidak boleh menjual senjata kepada kafir harbi. Kafir yang sedang berperang dengan orang Islam. Kita pergi jual senjata dekat dia. Maka ini adalah haram. Adapun jika orang kafir itu orang ahli kafir zimmah yang tidak menzahirkan pemusuhan kepada orang Islam, maka diharuskan. Nah. So ini berkaitan dengan syarat jual beli. Iaitulah syarat penjual dan pembeli. Kemudian kita ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini dalam mazhab Syafi'i adalah syarat ataupun rukun. Pun begitu, sebahagian fuqaha Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi rahimahullah membolehkan untuk berlakunya jual beli mu'atah. Jual beli tanpa apa-apa cakap. Macam kita beli dekat mesin sekarang ni. Kita beli dekat mesin ayak kan. Mesin tu bukan nak boleh bercakap. Kan? Dia boleh cakap saya jual, saya beli. Tak boleh.
Kan? Ataupun kedai, barang-barang yang dia letak siap-siap. Macam sok khabak kan dulu kan, orang nak beli sok khabak. Dia letak situ, rubuh duit ambil. Ataupun tisu. Kan? Siapa nak beli tisu, letak duit dalam bakul, ambil. Boleh tak buat jual beli macam ini? Ya? Vendor machine tempat semua ni. Dalam mazhab Syafi'i pada asalnya tak sah. Tapi sebahagian ulama Syafi'i yang kata kalau benda-benda tu benda yang biasa, yang tidak berlaku kepadanya kerugian yang besar, kalaupun tersalah, maka dibenarkan. Macam beli benda-benda ayak tin, ayak mineral apa semua ni, tidak mengapa. Tapi kalau dia adalah benda yang besar, nak beli rumah, nak beli kereta, mesti ada ijab kabul, mesti ada kontrak. Jadi kalau ikut pendapat ini, maka jual beli kita hari ini alhamdulillah sah. Tak, kita pergi kedai, kan, kedai runcit. Bukannya orang tu bukannya larat sangat nak bercakap. Kadang-kadang kita pergi Tesco sekarang pun, ataupun Lotus, dia pakai mesin. Kita isi barang, kita bayar dekat mesin kan. Bukan dia nak ada ijab kabul, benda-benda yang, tapi dia ada had lah kan. Barang-barang yang banyak mana kan yang boleh pakai mesin tu. Kalau barang tu banyak sangat, tu. Jadi itu kita kata. So dalam kes macam itu tidak mengapa, tidak salah. Dan sebahagian ulama mutaakhirin, ya, dan ini pendapat yang dipilih Imam Nawawi, bahawa jual beli mu'atah adalah sah. Yang ini tidak disyaratkan langsung ijab dan kabul selagi mana ada tanda-tanda redha dengan apa cara sekalipun. Yang penting adalah redha. Yang penting adalah redha. Jadi sebab dia point dia, ulama Syafi'i bila dia letakkan syarat ijab kabul ni bukan pada ijab kabul tu, tapi pasal dia nak tahu redha tu macam mana kita nak tahu dia redha. So ulama lain kata dengan apa cara yang menunjukkan dia redha, maka kita terima. Sama ada dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kita dengan redanya turun kereta kita, masuk kedai, scan Mas Sejahtera apa, kita ambil barang, kita bayar duit, kita redha lah tu. Kan? Selagi tidak ada paksaan. Dan disyaratkan pada jual beli mestilah ia segera dan selama-lamanya. Tak boleh kita jual barang, aku beli barang ini, aku jual kepada kamu barang ini untuk setahun. Lepas setahun jadi milik aku balik. Tak boleh, tidak sah. Ya. Ataupun aku jual barang ini kepada kamu tahun depan. Tahun depan baru jadi jual beli. Tak boleh, tak sah. Jual beli mesti sekarang dan selama-lamanya. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan hukum hakam jual beli ini pada kelas tafsir kita ini pada minggu hadapan biiznillah taala, dan kita akan sambung lagi tafsiran ayat ke-29 ini pada minggu hadapan biiznillah taala. Wallahu taala ala bissawab. Ada soalan lain yang masuk? Salam. Membeli di kantin. Ya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita kata payahlah budak-budak sekarang pergi sekolah beli barang di kantin. Maka kita taklid kepada mazhab yang lain yang membenarkan kanak-kanak membeli barang-barang yang keperluan harian, yang bukan barang-barang yang besar. Ya. Sekadar dia beli makan, beli coklat, beli gula-gula, beli roti, beli biskut, beli nasi di sekolah, ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita diwakilkan untuk menjualnya. Ya, kalau kita nak beli barang yang kita diwakilkan untuk jual, kita kena batalkan akad wakalah. Kena bagi tahu kepada dia, saya sendiri ada barang. Kalau you nak beli, I ada barang. So dia kata kalau macam tu saya tak jadilah nak wakilkan you beli, I beli daripada you. So kalau dia kata macam tu, selesai. Tapi dalam keadaan dia masih lagi ada akad wakalah,
dia beli barang, dia pergi jual barang itu dengan diri dia sendiri, maka tak boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.